Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad rasulina al-amin wa qaidi du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qarari waddin. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak ada ilmu, illa ma'allamtana, kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'du. Yang berusaha pengurusi serta seluruh ahli jawatan kuasa masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, muslimin, hadirin mukminin yang saya muliakan. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita sentiasa menunjukkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas sekalian nikmatnya yang tidak terhingga. Kita mengucap dan mengungkap kata puja dan puji kepada Allah semata, yang dengan segala yang diberikan kepada kita, baik masa, baik kesihatan dan semua yang kita perlukan dalam menjalani kehidupan kita ini, untuk kita melaksanakan tuntutan-tuntutannya, untuk kita melepaskan diri daripada sengsara hari kemudian, dengan kita menunjukkan bukti perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas semua yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mampu melaksanakan apa yang diminta, apa yang dituntutnya. Sidang hadirin, tuan-tuan muslimin yang saya muliakan, alhamdulillah kita dapat sambung semula pengajian kita ni setelah beberapa bulan diberhentikan, ataupun bukan diberhentikan, setelah beberapa bulan direhatkan. Masjid pun rehat sebulan, masjid dah rehat. Kita tetap melaksanakan tanggungjawab, kita tetap sembahyang, cuma tidak ada sembahyang berjamaah di masjid sebelum daripada ni lah. Alhamdulillah, Tuhan buka peluang yang seterusnya, Tuhan bagi lagi ruang yang lain untuk kita sambung kembali sembahyang berjamaah di masjid ini, sembahyang Jumaat di masjid ini, kuliah-kuliah yang direhatkan disambung, alhamdulillah, di masjid ini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Hanya kepada Allah lah puja dan puji kita, yang sentiasa memberi peluang kepada kita untuk kita dapat lagi meraih keberuntungan, untung dunia dan untung akhirat, insya-Allah. Baik tuan-tuan yang saya muliakan, kita berbincang menggunakan tafsir Al-Quran berkenaan dengan surah Nuh alaihi salam. Kita dah mulakan muqaddimahnya berkaitan dengan sedikit tentang latar belakang surah ini. Kemudian kita telah mulakan juga dengan penerangan kita tentang sedikit tentang latar belakang Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dan insya-Allah hari ini kita masuk
Terus ke penafsiran ayat-ayat di dalam surah Nuh. Penafsiran ayat-ayat di dalam surah Nuh. InsyaAllah, jika punya waktu yang baik, kita akan baca paling tidak 3 ataupun 4 ayat, InsyaAllah. Tuan-tuan yang saya muliakan, 4 ayat pertama insya-Allah kita cuba kongsikan pada malam ni di bawah tajuk Nabi Nuh diutuskan sebagai seorang rasul ataupun dibangkitkan sebagai seorang rasul. Seorang rasul yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Ayat yang pertama membawa maksud sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Kita dah cerita dah kaum Nabi Nuh alaihi salam, iaitu kaum yang dikenali dengan nama Biurasb, ataupun itu disebut oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Ada juga yang menyebutkan bukan kepada kaum ini ataupun kepada kaum yang lain, diutuskan kepada bangsa yang lain. Juga dikatakan di dalam tafsir Al-Alusi, Al-Imam Nabi Allah Nuh alaihi salam diutuskan ke negeri Kufah. Negeri Kufah. Di mana Kufah? Kufah di mana? Kufah di Iraq. Nah, jadi dikatakan dalam tafsir Al-Alusi bahawa Nabi Nuh alaihi salam diutuskan kepada kaum ataupun kepada penduduk yang menetap ataupun yang berada di Kufah, di Iraq pada masa dia. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya, kepada kaum Nabi Nuh, sama ada Biuras ataupun kaumnya yang berada di Kufah, dengan berfirman kepadanya. Allah titahkan kepada Nabi Nuh, berilah peringatan dan amaran kepada kaummu sebelum mereka didatangi azab yang pedih. Berilah peringatan dan amaran kepada kaummu sebelum mereka didatangi azab yang pedih. Baik sekalian, Nabi Nuh diutuskan kepada kaum dia sebagai seorang rasul yang membawa ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah tanggungjawab yang diberikan kepada Nuh alaihi salam terhadap kaumnya, sama ada kaumnya di Kufah ataupun sebahagian pendapat daripada tafsir yang lain mengatakan bahawa Nabi Nuh diutuskan kepada sekalian anak Adam yang ada pada ketika itu. Itu antara tafsiran lah, sama ada kaum tertentu yang disebutkan oleh Ibnu Jarir ataupun kaum di Kufah seperti disebutkan oleh Al-Imam Al-Alusi, ataupun sebahagian tafsir yang lain menyebutkan Nabi Allah Nuh alaihi salam diutuskan kepada anak-anak Adam ataupun Bani Adam yang ada pada ketika itu. Tak ramai pun, kan? Apakah tanggungjawabnya? Anzir qaumaka.
Anzir qaumaka, beri peringatan kepada kaummu yang telah melakukan kesilapan, yang telah tidak berpegang kepada, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kafir, yang kafir. Kafir ni yang menutup dirinya dengan kekufuran. Sebab dalam diri manusia ni ada fitrah. Dalam setiap diri kita ada fitrah. Fitrah itu suci. Fitrah itu bersih. Dengan fitrah inilah kita boleh mendapat kesedaran. Sama ada kita ataupun orang bukan Islam boleh dapat kesedaran untuk kembali ke pangkal jalan, sebab dia ada fitrah. Dia ada fitrah. Termasuk orang kafir ada fitrah yang suci tu. Tapi fitrah itu ditutupi. Kafir itu maknanya satir. Kafir itu maknanya menutup. Orang kafir orang yang menutup. Apa yang dia tutup? Dia tutup fitrahnya, dia tutup imannya. Fitrah itu suci, dia tutup dengan kekufuran. Dia tutup dengan kekufuran. Jadi beri peringatan kepada mereka, jika mereka tetap dalam kekufuran, nescaya akan datang, akan ditimpa kepada mereka azab yang pedih. Maknanya kalau kamu tidak menerima agama Allah yang sebenar, nescaya akan didatangi ke atasmu azab yang pedih, iaitu tufan, banjir besar, tsunami, kan, di dunia, dan azab di akhirat. Itu seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Baghawi dan Imam Ibnul Jauzi dalam tafsir keduanya. Baik tuan-tuan sekalian, ayat yang kedua, qala ya qaumi, setelah diberi mandat, setelah ditabalkan sebagai seorang rasul dengan arahan tadi, anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Ini maknanya satu pertabalan dia sebagai satu orang rasul dan telah diberikan arahan. Lalu Rasul Nabi Allah Nuh alaihi salam menjalankan tanggungjawab, terus turun ke padang, berjumpa kaumnya dan berkata, ya qaumi, wahai kaumku. Ini pelaksanaan tanggungjawab yang dibuat oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam. Tuhan rakamkan dalam ayat ini bagi menunjukkan Nabi Nuh melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan sekalian, untuk satu-satu orang ataupun satu-satu kaum itu lepas daripada atau selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, ialah apa dia? Terutusnya rasul. Sekiranya tidak diutuskan rasul kepada kaum tersebut, ataupun mana-mana orang tak diutuskan rasul, lalu orang-orang seumpama ini boleh diselamatkan di akhirat ni kalau mereka berada dalam kesilapan. Jika telah didatangi kepada mereka rasul, maka sekiranya mereka tidak turut arahan, ajakan, dakwah rasul itu atau nabi itu, maka layaklah untuk dia mendapat azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ke dalam surah apa yang kita baca, surah Al-Mulk, kan, idza ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha, apabila dilempar satu kelompok ke dalam neraka, maka akan bertanyalah kepada orang yang nak masuk neraka tadi tu, khazanatuha, penjaga dalam neraka akan bertanya, alam ya'tikum nadhir, pernah datang tak kepada kamu masa di dunia dulu pemberi ingatan? Ada tak rasul, orang, ulama ke, kan, yang mengambil tanggungjawab rasul tadi datang kepada kamu menyampaikan ingatan, peringatan, kan? Jika ada, maka terus dibaham di dalam neraka. Allah Ta'ala sebut, wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasula, kami tak akan memberikan azab
kepada orang yang tidak datang kepada mereka ataupun tidak diutuskan kepada mereka Rasul. Jadi Nabi Allah Nuh alaihi salam turun ke padang, lalu terus memberikan ingatan, ya qaumi, wahai kaumku, inni lakum nadhirun mubin, sesungguhnya aku ini adalah diutus kepadamu sebagai pemberi ingatan dan amaran yang nyata. Ni sekarang ni aku dah dilantik menjadi Rasul, utusan Allah. Aku diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kamu untuk memberi ingatan. Kan? Yang tu dia kena declare dulu di hadapan kaum dia. Ni Rasul. Untuk beri peringatan. Maka terimalah peringatan ni. Kan? Jadi peringatan dan amaran Nabi Allah Nuh alaihi salam dengan jelas kepada kaumnya. Apa dia? Bahawa tadi kita sebut azab Allah itu tetap ditimpa ke atas orang yang degil atau orang yang kafir. Jadi dia mula bagi peringatan, dia mula sebut benda-benda ini. Sekiranya mereka tetap kufur, maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekalian, daripada dua ayat yang kita bincang ni, kita dapat melihat bahawa tanggungjawab Rasul sangatlah besar dan sangatlah hebat. Tanggungjawab mereka ialah berusaha seboleh mungkin, semaksimum mungkin untuk menyelamatkan manusia daripada sengsara hari kemudian. Tanggungjawab yang cukup besar. Sebab itulah Rasul-Rasul ni hebat ujiannya. Di kalangan Rasul tu pula ada yang Allah Ta'ala uji yang lagi hebat, sehingga mereka digelar ulul azmi, kan? Rasul-Rasul ulul azmi, Rasul-Rasul yang punya azam yang sangat kental. Rasul-Rasul ini mereka berhadapan dengan cabaran yang terlalu hebat, tempoh ajakan dakwah yang terlalu lama, kan? Berhadapan dengan segala macam kesukaran, kesengsaraan daripada kaumnya. Tugas dia cukup berat. Allah Ta'ala utuskan Nabi ni di kalangan manusia kerana manusia sahaja boleh kenal manusia, kan? Allah Ta'ala tak utuskan Nabi dari kalangan malaikat. Dari kalangan malaikat, kerana malaikat cara hidup dia lain, kan? Mungkin cara hidup malaikat yang di kalangan mereka nampak biasa, tapi di kalangan kita nampak kasar, kan? Kita pun dalam isu ataupun dalam soal perkahwinan, kita tak dibenarkan berkahwin selain daripada manusia, jin ke siapa ke. Pasal kelompok mereka sesuai dengan kelompok mereka, mereka tak sesuai dengan kelompok Bani Adam. Kan? Kemudian pula kalau Nabi itu di kalangan malaikat, bagaimanakah Nabi tersebut nak dicontohi? Bagaimana Nabi itu nak dicontohi, nak diikuti, nak diteladani? Malaikat makhluk yang halus, kan? Tak nampak, tiba-tiba menyampaikan ajaran agama, kan? Sudah tentulah Rasul ini orang yang kelompok manusia yang boleh diteladani, yang boleh dilihat sifat-sifat baiknya, yang boleh berinteraksi sama-sama jenis, kan? Maka itulah diutuskan Nabi. Sebab itu tuan sekalian, sebelum itu Nabi Nuh alaihi salam hidup bersama dengan kaumnya seperti biasa, kan? Bila ditabal dalam usia 40 tahun, Nabi-Nabi ini ditabal sebagai Nabi atau Rasul dalam usia 40 tahun. Maka dia sebut, dia declare di hadapan kaum dia, dia Nabi, dia Rasul utusan Allah. Dia kena bagi peringatan sebab dia dah tengok macam-macam kejahatan, kedegilan, kekufuran yang berlaku kepada masyarakat dia. Kemudian tuan sekalian, apakah lagi tanggungjawab yang perlu dilaksanakan, tugas yang perlu dibuat oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam? Dalam ayat yang ketiga menjelaskan, ani'budullah, wahai kaumku, beribadatlah kamu kepada Allah. Ini ajaran. Inilah ajaran Nabi Nuh alaihi salam dan juga nabi-nabi yang lain. Inilah ajarannya, inilah isi kandungan risalah
ajakkan, bawakan Nabi Allah Nuh alaihi salam dan nabi-nabi yang lain. Beribadatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquhu, dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Tunggal. Wa ati'un, dan taatilah Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Ani'budullah, iaitu beribadatlah kamu kepada Allah dan bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Terus sekalian, ketaatan tidak akan lahir jika tidak punya takwa yang cukup. Kalau tidak ada takwa, bagaimana nak lahir ketaatan? Okey? Dan takwa ini adalah lambang pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula beribadat kepada Allah, pastikan dalam hidup ini kita punya Tuhan, untuk kita hadapkan segala kehidupan kita kepada Dia. Itu yang pertama, pastikan dalam hidup ni kita punya Tuhan. Maknanya pastikan Allah itu Tuhan kita. Lepas tu bertakwa, maksudnya buat apa sahaja kebaikan. Takwa ni apa dia? Himpunan segala kebaikan. Sebagai ulama mendefinisikan dengan definisi yang mudah, yang ringkas, takwa itu apa dia? Segala benda baik. Itu adalah takwa. Dihimpunkan, maknanya diusahakan untuk buat segala perkara baik. Itulah takwa. Jima'u kulli khairin, himpunan setiap perkara baik. Jima' ni bukan jima' saja. Jima' ni maksudnya himpunan, kan? Himpunan kerja-kerja baik, itulah takwa. Berusaha untuk melakukan apa yang namanya baik di sisi syarak, itulah takwa. Dan orang yang berusaha melakukan tersebut disebut orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Ada juga disebut oleh al-Imam, Allahumma salli ala Nabi sallam, al-Baydawi. Al-Imam al-Baydawi, tafsir Baydawi, tafsir yang hebat, muktabar. Imam Baydawi sebut al-muttaqin ini ialah orang yang berusaha memelihara diri mereka di dunia ini, pelihara diri, orang yang memelihara diri mereka dari sengsara hari akhirat. Orang yang memelihara di dunia ni, dia pelihara diri dia daripada sengsara, bukan sengsara dunia saja, sengsara akhirat. Di dunia lagi dia duk jaga diri dia daripada terkena sengsara hari akhirat. Muttaqin. Nampak? Orang yang bertakwa ini sudah tentulah orang yang telah sempurna ibadatnya, dengan maksud diri dia telah ada Tuhan. Dia telah mengakui bahawa ada Tuhan yang boleh dirujuk. Jadi penting untuk setiap kita rasa punya Tuhan untuk dirujuk. Itu benda yang mula-mula sekali. Itulah kita kata beriman dengan Allah Ta'ala. Beriman dengan Allah Ta'ala, beribadat kepada Allah tu maknanya memastikan dalam hidup ni tak ada siapa yang boleh kita rujuk, tak ada siapa yang kita sembah, tak ada siapa yang kita itu, yang kita ini, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila setiap diri kita rasa dalam diri itu punya Tuhan, dan langsung kita melaksanakan tuntutan itu dengan mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan terbukalah ruang-ruang untuk melakukan ketakwaan. Nampak? Kan? Takwa. Kemudian ruang-ruang untuk melakukan kebajikan, ketaatan. Nampak? 3 ada situ. Wa'budullah, wattaquh, dan satu lagi ati'un. Kan? Beribadat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan melahirkan ketaatan, taat kepada Allah Subhanahu. Ini bukan taat kepada Allah ni. Tengok balik terjemahan dia. Ani'budullah, ini saranan ataupun dakwah Nabi Nuh. Beribadatlah kamu kepada Allah dan bertakwalah kepadanya, kepada Allah. Wa ati'un, dan taatlah kamu kepada aku, bukan kepada Allah, kepada Nabi Nuh. Tu kita perbetul balik sekali lagi. Ani'budullah, iaitu beribadatlah kamu kepada Allah. Wattaquhu, dan bertakwalah kepadanya, kepada Allah. Wa ati'un,
dan taatlah kamu kepada aku, kerana taat kamu kepada aku itu membawa maksud taat kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Al-Imam Asy-Syaukani, beribadat dan bertakwa hanya kepada Allah yang tunggal. Manakala taat, maka dibolehkan juga kepada hamba-Nya yang menjadi nabi ataupun sebagainya, ataupun yang menjadi yang mewarisi tugas-tugas nabi, para ulama dan sesiapa sahaja. Okey. Jadi dia kata apa? Beribadat tadi disebut u'budullah, beribadatlah kepada Allah. Wattaquhu, bertakwalah kepada Allah. Beribadat dan bertakwa hanya kepada Allah yang tunggal. Tapi wa ati'un, taat, boleh taat kepada manusia. Nampak? Wa ati'uni, dan taatlah kepada aku. Tu manusia lah tu, Nabi Allah Nuh alaihi salam. Jadi boleh tak kita taat kepada Nabi? Sudah tentulah taat kepada Nabi dibolehkan, malahan diwajibkan. Kerana itu adalah syarat untuk kita mentaati Allah. Perkara yang disebut taat kepada Allah adalah taat kepada Rasul, dan juga boleh mentaati selain daripada Rasul. Manusia, kita boleh taat kepada manusia. Taat kepada ibu bapa, salah tak? Tak salah. Taat kepada ibu bapa kita, taat kepada guru, taat kepada ulama, taat kepada sesiapa yang berada di atas kita, tidak menjadi masalah. Tapi beribadat, bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita perbetul tadi, wa ati'un, taatlah kamu kepada aku, kata Nabi Nuh. Sebab ni Nabi Nuh sebut ni, qala, dia kata qala ya qaumi, wahai kaumku tadi kan. Aku ni pemberi ingatan. Apa dia peringatannya? Ya'budullah. Itu peringatannya. Okey, beribadat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan taat kepada perintahku. Itu disebut oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahmatullah alaih. Okay. Baik tuan-tuan sekalian, kemudian ayat yang seterusnya, yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Ayat yang keempat tu, nescaya Allah mengampunkan bagi kamu sebahagian daripada dosa-dosa kamu. Bila kamu terima ajakan aku ini, dakwah aku ni, beribadat, bertakwa kepada Allah dan taat kepada aku, dengar cakap aku kan, apa yang kamu akan dapat? Yaghfir lakum, kamu akan dapat penghapusan dosa, pengampunan dosa. Nescaya Allah mengampunkan bagi kamu min dhunubikum. Min tu sebahagian daripada dosa kamu, tak semua, sebahagian daripada dosa-dosa kamu. Okey. Apa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menyebutkan al-Islam yajubbu ma qablahu, ataupun Islam itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Kalau kamu boleh terima Islam setelah kamu kufur tadi, setelah kamu kufur sebelum ni, kamu boleh terima ajakan dakwah ini, iaitu Islam, terima Allah, takwa kepadanya, taat kepada aku, sebahagian dosa kamu, ataupun dalam hadis tadi sebut akan menghapuskan seluruh dosa-dosa. Di sinilah berlakunya khilaf ulama tentang perkataan min dalam ayat tadi, yaghfir lakum min zunubikum, nescaya Allah mengampunkan bagi kamu. Min, ada setengah ulama mengatakan min itu maknanya, min itu sejenis dosa. Ada jenis dosa yang diampunkan. Ada sebagai ulama kata min itu sebahagian dosa dihapuskan. Ada yang mengatakan bahawa separuh, sebahagian itu samalah, sebahagian dosa ataupun separuh dosa diampunkan. Maknanya ada dosa-dosa lagi yang memerlukan kepada hal-hal yang lain untuk dihapuskan. Okey. Jadi yaghfir lakum min dhunubikum, nescaya Allah mengampunkan bagi kamu sebahagian daripada dosa-dosa kamu.
Iaitu apabila kamu menerima dakwahku ini kepada Islam, nescaya Allah ampunkan dosa-dosa kamu. Okay? Baik sekalian. Kemudian, dan memberi tangguhkan kamu hidup, wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Allah extend lagi umur kamu, tangguhkan lagi umur kamu. Allah extendkan lagi umur kamu, dengan tidak terkena azab. Itu yang paling penting. Ini bagi umur kena azab, kan? Ditambahkan umur dengan ditambahkan maksiat. Sebab tu kita sebut, kita selalu diingatkan bila sampai sahaja hari kelahiran kita, kita selalu diingatkan bahawa sebenarnya usia kita telah pun tamat sebahagiannya, ya? Ada baki lagi sebahagian yang lain. Jadi maknanya apa? Maknanya Allah bagi lagi peluang untuk kita hidup. Peluang yang Tuhan bagi itu adalah untuk kita melaksanakan muhasabah apa yang telah lalu, kemudian merancang apa yang akan datang untuk mengisi usia kita. Usia yang Tuhan bagi ini ada pengisiannya, ada pengisiannya. Jadi kata Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, Allah ampunkan dosa kamu sebahagiannya atau separuhnya atau jenis dosanya, dan memberi tangguhkan kepada kamu hidup dengan tidak terkena azab. Kata Al-Imam Al-Baghawi, salah seorang ahli tafsir, yakni Allah menangguhkan hidup dengan tidak diturunkan azabnya di dunia ini. Tak diturunkan azab di dunia. Sebab bila turun azab, matilah dia mah. Jadi tangguh, Allah Ta'ala tangguh tu maksudnya Allah Ta'ala tak turun azab. Kalau kamu terima, Allah Ta'ala tak turun azab sebab perbuatan kufur kamu yang sebelum ni. Itu maksudnya tangguh. Allah tidak turunkan azabnya di dunia yang sepatutnya diturunkan dengan sebab kamu derhaka kepadanya. Patutnya kamu kena azab dah. Patutnya kamu kena azab sebab kamu derhaka kepada Allah, sebab kamu kufur kepada Allah. Tapi kalau kamu terima aku, taat aku, terima Allah Ta'ala, Allah tangguhkan azab. Itu maksudnya Allah Ta'ala tak turunkan azab kepada mereka. Mana tak ada azab, tangguh. Kan? Tangguh tu tengok balik lah, kan? Kalau dia buat lagi, kena. Baik. Ataupun disebut dalam hadis ataupun dalam huraian yang lain, diperpanjangkan umur kamu, ataupun dipanjangkan umur kamu, kerana hadis menyatakan bahawa amalan taat boleh menambahkan umur. Okay? Amalan taat boleh menambahkan umur. Dalam hadis yang sahih disebut dalam Sahihul Jami', Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, silatur rahim dapat menambah panjangkan umur. Silatur rahim itu dapat menambah panjangkan umur. Silatur rahim itu adalah perkara taat. Jadi bukan disebut di sini silatur rahim, bukan saja silatur rahim, semua perkara taat. Perkara taat boleh memanjangkan umur. Panjang umur tu sama ada, mungkin kita ada dosa yang patut Tuhan turunkan bala, maka Tuhan tangguhkan bala itu tak jadi nak turunkan. Atau Tuhan panjang betul umur kita. Yang asalnya Tuhan bagi 30 tahun, 70 tahun, Tuhan extend lagi sikit, bagi subsidi, kan? Jadi 75 tahun ataupun 80 tahun. Nampak? Tapi ulama sebut panjang umur ni, ulama hurai hadis tadi, silaturrahim boleh menambah panjangkan umur tadi. Al-Imam Asy-Syaukani hurai kata berkat umur. Panjang umur tu maknanya keberkatan umur. Apa maksud berkat umur? Boleh jadi betul usia kita Tuhan bagi 50 sampai 50 je. Tapi kerana kita berubah, sikap kita berubah, perangai kita berubah, i'tiqad kita daripada salah kepada betul, kan? Allah berkatkan usia kita. Kata contoh, maksud berkat ni tuan-tuan boleh nampak, ya. Allah Ta'ala bagi usia dekat satu orang tu 50 tahun. Tolak 15 tahun dia baligh. 15 dia bermula ditaklifkan umur 15 sampai 50, maknanya 35, betul ya? 35 tahun 35 tahun. Okey, ada 35 tahun. 35 tahun tu dia buat jahat, dia durhaka kepada Allah Ta'ala 15 tahun. Ataupun 20 tahun.
Maka tinggal berapa hari? Jadi tinggal 35, tinggal 10, ataupun tinggal 5 tahun. Tinggal 5 tahunnya. Sebelum tu daripada umur 15 sampai umur 40 ataupun 45, dia derhaka kepada Allah, dia maksiat kepada Allah, malahan dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Timbul kesedaran, tinggal lagi usia dah 5 tahun. Kesedaran, dia tukar i'tiqad dia daripada benda yang salah, i'tiqad yang salah kepada i'tiqad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat taat, Allah berkat usia dia yang ada baki tadi 5 tahun, dia boleh kampui dengan amalan taat seolah-olah 10 tahun. Itu berkat. Itu maksud berkat usia. 5 tahun yang Tuhan bagi, yang ada baki lagi tu, dia start buat baik sampai orang muda pun tertinggal nak ligan dia. Orang muda tengok, kan, perbuatan taatnya dan sebagainya kan. 5 tahun tu dia boleh buat kerja macam 10 tahun. Itulah keberkatan usia yang ditafsirkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Maksud hadis tadi, Allah silaturahim boleh memanjangkan usia. Panjang usia tu ditafsirkan oleh ulama apa dia? Usia tu diberkati. Usia tu diberkati oleh Allah. Macam mana gambarannya? Begitulah. Gambaran usia yang diberkati maknanya cukup dengan usia yang Allah Ta'ala bagi tu, kita boleh buat kebaikan yang banyak, malahan kebaikan yang sangat berkualiti di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangkan berapa belas tahun, 20 tahun satu orang tu buat derhaka kepada Allah Ta'ala, ada sikit lagi usia dia kena dia terima hidayah Allah, dia berubah. Sikit umur yang ada tu Allah berkat sehingga boleh menghapuskan segala kesilapan yang lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan dia diredai. Allah redha dia redha Allah Ta'ala, kan? Radiyatan mardiyah, dia redha Allah, Allah redha dia, kan? Mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fadkhuli jannati, masuklah dalam syurga. Itulah dia rizaknya, dia dapat masuk syurga dengan usia 5 tahun yang berbaki tadi tu. 5 tahun yang berbaki tadi masuk syurga dengan izin, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ada 4 minit lagi. Jadi dia kata apa? Kalau terima dakwah aku, kata Nabi Allah Nuh AS, nescaya kamu akan diampunkan sebahagian dosa-dosa kamu. Yang kedua, Allah memberi tangguhkan kamu hidup dengan tidak terkena azab hingga ke suatu masa yang tertentu. Hingga ke suatu masa yang tertentu. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Maka segeralah beriman dan beribadat kepada Allah, kerana sesungguhnya ajal yang telah ditetapkan Allah untuk dimatikan seseorang hambanya, apabila tiba masanya, nescaya tidak dapat ditangguhkan lagi kalaulah kamu mengetahui hakikat itu. Jadi kalau kita tahu hakikat tersebut, tentulah kita akan segera beriman. Jadi ingat, ajal, kita punya ajal. Ajal ni apa dia? Ajal ni tempoh hidup. Tu maksud ajal lah. Ajal ni tempoh hidup. Tempoh hidup tu maksud ajal. Kita hidup atas muka dunia ni ada tempoh. Ada tempoh. Kalau kita tahu hakikat tempoh yang Allah Ta'ala bagi ni, ialah bila kita orang sambut hari lahir kita ataupun kita sambut hari lahir diri kita sendiri, tak ada orang nak sambut, kita sambut. Kalau waktu itu kita kena sedar bahawa tempoh kita semakin sikit. Ajal tu, ajal semakin dekat. Maknanya tempoh hidup semakin sikit. Jadi bila tahu hakikat tersebut, kata Allah, bersegeralah, bangun kita secepatnya, aktif, kan, untuk kampui balik apa yang tertinggal, kampui balik. Istilah kampui balik tu, kita banyak benda tertinggal kan. Bila datang kesedaran, kampui balik, segera. Tempoh tu tak lama dah. Ajal tu tempoh tu tak lama dah. Bila sampai saja tempoh dia, bila sampai waktunya tempoh kita tamat, la yuakhir, tak ada tangguhan walaupun 1 detik. La yuakhir.
Kan? Hujung dia lau kuntum ta'lamun, kalau kita tahu hakikat tempoh tersebut akan tamat pada masanya. Baik tuan-tuan yang saya kasih sekalian, itulah dia 4 ayat. Cukuplah 4 ayat. Baru nak mula balik kan. Dia dah lama tak mula, baru nak mula balik, dia macam baru mula. Kan. Dia macam baru mula. Jadi 4 ayat di bawah tajuk Nabi Allah Nuh diutus atau diangkat menjadi rasul kepada kaumnya, dan inilah beberapa ingatan yang dia mulakan untuk kaum dia, dan kita ambil sikitlah apa manfaat pelajaran daripada yang kita bentangkan hari ini. Antaranya ialah kesedaran itu ataupun perkara taat itu boleh menambahkan keberkatan umur ataupun boleh memanjangkan umur dan boleh mendapat keampunan. Bila buat taat, Tuhan hapus dosa sebelum tu, insya-Allah. Jadi yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salah silap, kekurangan, kelemahan daripada diri saya yang sudah tentulah banyak dosa, mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.